Kita masuk dekat dalam kamera, tukar kepada mode night vision. So bila kita tutup lampu sekarang, korang akan nampak nanti dekat kamera phone ni korang akan nampak macam ada cahaya macam tu. Padahal dia tak ada flash, tak nampak, tak gelap gila. Gelap gila kan, tapi dekat sini nampak terang, memang real gila. So kita akan cuba tengok barang-barang sikit. So dekat sini, bunyi apa tu? Hello guys, welcome to my guys. Assalamualaikum dan hai, saya Faan Racun. Kali ni saya ada smartphone regular nak share dekat korang. Yang mana ini bukanlah typical smartphone yang macam korang boleh nampak di luar sana. Ini adalah Doogee S96 Pro, sebuah smartphone tahan lasa ataupun kita panggil rugged phone lah kan. Dan yang paling best, phone ni dibekalkan dengan fungsi infrared night vision gang. Memang padu gila macam dalam movie fiction science macam tu kan. Jarang-jarang tahu saya nampak smartphone sekarang ni ada fungsi infrared ni, ataupun mungkin korang tak pernah tengok smartphone ada fungsi infrared night vision ni. Mula-mula saya ingat ni macam just gimmick je lah kan. Tapi bila saya dah try real life macam yang korang nampak kat intro tadi, memang function gila babe. Tapi kadang-kadang rasa seram tau, takut-takut ternampak makhluk lain timbul kan. Sebenarnya bukan tu je fungsi highlight phone ni, ada banyak lagi yang best. Phone ni dibekalkan dengan kamera sebesar 48MP quad kamera, dia support waterproof, dustproof, shockproof, dia pakai pula chip gaming kan. Dan bateri pun besar gila 6350mAh. RAM pun tinggi sampai 8GB, ada 4 satellite navigation system. Tapi sebelum tu, jom kita tengok dulu apa yang special, apa yang best ada dalam kotak. Let's go. Okay, so dekat sini korang perasan tak? Dari kotak sendiri pun Doogee ni cuba nak bagi tahu kalau phone dia ni bukan phone biasa, phone rare. Sebab kotak dia ni jenis petak besar macam ni, bukan macam kotak-kotak phone di luar sana geng. Kotak macam ni rasanya korang boleh jumpa dekat Mi Mix 3, dekat Nubia Red Magic kan. So dekat tengah ni korang akan nampak ada rekaan kamera phone tu sendiri, dia bulat dan nampak macam agak garang juga kat sini. Dan di sini adalah model phone tu sendiri S96 Pro, dan dekat sini dia punya nama model Doogee something like that lah kan. So kalau korang perasan, last year saya pernah juga unboxing model pada Doogee ni, tapi phone tu saya dah pun bagi giveaway dekat korang lah. Siapa dapat tu cuba komen sikit dekat bawah. Untuk kotak tu sendiri warna hitam, lepas tu macam ada lingkaran bulat macam ni yang korang nampak. Di bahagian bawah dekat sini ada tulisan Doogee, atas pun sama, kanan dan kiri kosong. Kalau kita tengok di bahagian belakang, dekat sini just ada bagi tahu warna dan model phone tu sendiri. So, kita akan cuba buka dan tengok apa ada dekat dalam geng. 1, 2, 3. Alright. So, dekat sini nampak macam ada banyak gila aksesoris yang dia bagi. First of all, kita dapat adapter charger dia tu 2 pin. Walaupun phone ni daripada China, tapi dia bagi 2 pin macam ni. Korang tak perlu nak pakai adapter tambahan lah. At least okey lah kan. So dekat sini dia bagi 18W saja. Even phone ni sebenarnya dia support sampai 24W tau. So dekat sini korang akan dapat something macam pencongkil ni kalau korang perasan. Sebab kan saya dah buka dah phone dulu, so saya tahu fungsi dia apa geng. Fungsi dia ni korang akan guna batang ni untuk korang buka SIM tool itu. Korang tak boleh pakai jari. Saya dah cuba pakai jari, boleh cedera geng. So inilah fungsi untuk korang buka. Lepas ni kita akan tengok sama-sama. Next dekat sini korang akan dapat juga earphone, bermakna phone kita ni support audio jack. Okay, nice dekat sini. Next kat sini korang akan dapat macam strap untuk korang gantung smartphone korang, dan korang akan dapat juga kabel pengecasan warna putih USB-A to USB-C di sini. So dekat sini korang akan dapat, biasanya korang akan dapat casing, tapi dalam ni dia bukan bagi casing. Apakah ini? Ini macam kata-kata haluan. Okay. So sebenarnya dia dah letak tau screen protector dekat phone diorang, tapi dia bagi satu lagi dekat sini. Memang murah hati lah Doogee ni. So korang akan dapat user manual dan bla bla bla, itu je lah. Dan sekarang ni geng, inilah dia kita punya main event. Kita ada Doogee S96 Pro. Kita akan cuba buka plastik. So sekarang kita tak nak sembang panjang, jom kita tengok apa yang special ada dekat phone ni. By the way, sebelum kita mulakan, saya dapatkan phone ni dekat website Banggood tau, yang mana harga official tu dalam 1,200 macam tu. Tapi kalau korang beli dekat website ni, diorang ada bagi potongan harga. Korang boleh dapatkan phone ni dalam 1,100 macam tu. Ada diskaun 100 lah, tak silap saya. So nanti saya akan letak link pembelian lah kalau korang nak cuba try sendiri phone ni. Saya akan letak di bahagian description di bawah. Phone ni memang tebal gila. Dia punya tebal tu macam korang gabungkan dua phone jadi satu. Dan phone ni juga adalah phone paling berat yang pernah saya pakai. Memang sangat berat geng. Actually kalau korang perasan, standard phone-phone rugged ni memang rekaan dia macam yang korang nampak ni lah. Kadang-kadang nampak macam korang tengah pegang tank kat tangan. Memang gila kan. Tapi kadang-kadang kalau tengok balik nampak smart pun ada. Yang ni sebenarnya depends pada reference masing-masing lah.
Yang pastinya desain macam ni memang sengajalah dicipta untuk ketahanan phone ni sendiri. Kalau pegang phone ni memang terasa solid, sedap, memang grip habis lah, lagi kalau korang time gaming tu. Tapi kalau untuk jangka masa lama bila korang pegang phone ni memang terasa sangat-sangat lenguh. Untuk material dari kombinasi metal dan rubber, dan saya perasan setiap sudut ni dia ni jadi semacam rounded dan macam ada tekstur macam yang korang nampak ni. Dia siap macam ada skru-skru bagai tau, dah macam korang pakai casing. Tapi korang jangan tertipu sebab ini memang back panel phone ni sendiri, bukan casing. Rekaan kamera dekat sini bagi saya boleh pujilah, rekaan macam ni tak nampak macam old school, dia nampak modern lah, jenis bulat. Untuk lens dia sendiri ada 4 tau. Yang mana kamera utamanya sebesar 48 megapiksel menggunakan sensor daripada Samsung. Dia juga ada wide angle kamera dan juga makro. Dan yang paling best tu geng, dia ada 20 megapiksel night vision kamera. Untuk sensor ni sendiri dia menggunakan sensor daripada Sony IMX350 Ultra Light Sensitive Sensor. Dengan kombinasi 4 lampu infrared di belah kiri dan 4 LED kanan, kegelapan malam tu bukan lagi halangan korang. Korang boleh nampak clear gila scene sejauh 20 meter dengan kamera ni, thanks to night vision camera mode. Dekat bawah ni pula korang akan nampak ada tulisan NFC, dan saya perasan belum pernah lagi saya jumpa phone yang ada tulis features dia dekat panel belakang. Kalau nama brand tu boleh kata standard lah kan. Kalau kita beralih di bahagian sekeliling phone ni, perasan tak semua lubang yang ada dekat phone ni ditutup. So mana speaker? Speaker dia ni dia single je ada dekat bahagian belakang ni. Kejap lagi tak akan tengok okey kuat tak kuat bunyi dia. Bercakap dari segi durability, tak salah phone ni tak ada. Phone ni dilengkapi perlindungan kalis air dan habuk IP68. Support juga certification military standard 810G. Dan rasanya yang paling rare dekat sini, dia support IP69K yang mana kemampuan untuk beroperasi di bawah suhu yang sangat-sangat melampau. Di bahagian sisi kanan ni korang akan nampak lah kalau dia punya frame ni diperbuat daripada metal, yang mana Doogee sendiri claim kalau phone diorang ni memang 50% tu diperbuat daripada metal tau. That's why lah phone ni memang terasa sangat-sangat berat. Dekat sini kalau korang perasan dia ada slot SIM yang menyokong dual SIM plus micro SD card tambahan. So korang nampak tak butang ni, yang ni lah kegunaan benda yang dibagi yang macam SIM tray tool tadi tu dalam kotak. Korang kena buka pakai benda tu, jangan pakai jari, jangan pakai kuku korang. Untuk network band tu sendiri, phone ni memang support global frequency band, so memang tak ada masalah untuk korang guna phone ni dekat mana-mana negara. SIM memang akan support. Butang yang korang nampak macam bertekstur ni dipanggil easy key tau. Dia berfungsi sebagai butang tambahan, korang boleh setkan dekat bahagian setting kejap lagi. Di bahagian sisi atas ni memang sangat clear saja tanpa sebarang lubang ataupun butang. Di bahagian sisi bawah ni just ada lubang pengecasan USB-C dan juga audio jack masih dikekalkan. Beralih di bahagian sisi kiri, dekat sini kita nampak ada volume rocker up and down, ada power button dan juga ada fingerprint di bahagian sisi. Untuk kelajuan tu boleh kata normal je lah, cuma disebabkan kedudukan fingerprint tu yang selaras dengan frame, dia tak timbul. Kadang-kadang memang agak struggle korang nak cari lubang ataupun dia punya fingerprint scanner ni. Dari segi paparan, phone ni masih menggunakan rekaan water drop notch di bahagian atas dan bezel yang agak tebal di bahagian bawah. Untuk size tu agak normal je, sekitar 6.22 inci menggunakan panel LCD. Apa yang agak turn down bagi saya pasal screen phone ni, dia masih menggunakan resolution sampai 720p saja. So untuk kecerahan maksimum panel LCD ni pun bagi saya agak kurang tau. Memang agak sukar lah untuk penggunaan di luar ataupun di bawah cahaya matahari. So far untuk penggunaan singkat saya selama 2 hari ni, saya buat scrolling, browsing, movie, rasanya saya belum jumpa sebarang isu lag ataupun hiccup lah. Untuk phone ni sendiri dikuasakan dengan chip gaming daripada MediaTek Helio G90. Untuk gaming, even korang tak dapat max setting tapi memang sangat playable, best, dan phone ni juga support gyro. Untuk PUBG sendiri korang boleh dapatkan grafik paling tinggi, smooth ultra ataupun HD high saja. Dan kalau korang ni player gyro, korang jangan risau sebab phone ni support dan boleh kata sangat sedap digunakan gyro dia tu. Untuk gameplay memang sangat nice sepanjang saya PUBG belum ada lagi start yang melampau. Kalau setakat main lag tu memang ok lah, tak ada isu sangat. Screen pun ok saja, memang tak ada isu, ghost touch semua tak ada masalah. Untuk Genshin Impact saya main dengan grafik low 60fps memang sangat playable. Tapi kalau korang nakkan lebih smooth, korang kena offkan motion blur lah. Cuma kalau korang tengah lawan enemy yang ramai tu memang korang akan rasa stuttering, tapi overall memang ok. Untuk Call of Duty Mobile, dekat sini korang boleh dapatkan grafik both very high ataupun korang boleh main frame rate max dengan grafik high je. Untuk gameplay tu masih sedap lah, cuma kalau korang main Battle Royale, kadang-kadang memang ada terasa stuttering.
Untuk player ML, korang jangan risau, korang boleh main dengan grafik paling tinggi tu boleh dapat higher dan boleh juga enablekan HFR mode. Problem normal lah kan untuk chip MediaTek ni, memang suhu dia tu je lah, korang akan terasa dia cepat meningkat sikit. So far untuk sesi gaming saya dalam aircon ni, suhu max saya boleh dapat sekitar 40 ke 41 darjah Celsius. Kalau untuk multitask, phone ni memang dapat handle dengan baik, even ada apps yang running dekat background tu, mungkin disebabkan dia punya RAM tu yang besar lah, thanks lah kan. Sistem operasi korang boleh dapat Android 10 dengan skin yang lebih ke arah stock Android. Untuk bloatware pun tak banyak, just ada digital tool sikit, keperluan penting lah yang mungkin berguna untuk korang beraktiviti. Oh ya, phone ni juga didatangkan dengan Play Store terbina tau. Bila korang tarik notification panel ni, korang boleh enablekan screen recording, NFC, dark theme dan juga ada fungsi underwater camera. Kalau dekat setting display, ada option untuk tukar preset screen yang sesuai dengan mata korang dan juga korang boleh hidekan notch kalau korang tak suka. Next, ada juga navigation key. Easy key ni untuk set fungsi yang korang suka dekat butang fizikal kiri. Ada juga fungsi untuk jadikan fingerprint scanner sebagai butang tambahan. Next, kat sini ada Smart Touch, Digital Wellbeing dan juga Dura Speed. So, sekarang ni kita akan tengok fungsi paling special yang ada dekat Doogee ni yang macam dia orang advertise tu, dia ada infrared night vision camera. Untuk aktifkan tu, korang kena melalui aplikasi kamera ni. So far memang seperti yang diorang advertise tu, memang korang boleh shoot gambar dalam keadaan yang sangat-sangat gelap. Cuma kekurangan dia, kualiti yang dihasilkan memang sangat-sangat low, plus lens ni untuk fokus objek tu memang sangat struggle lah. Tapi at least korang ada features night vision ni kan, macam dalam movie spy, fiction science, memang padu. Depend juga pada korang, situasi mana yang korang selesa nak guna. Kalau korang nak buat prank macam malam-malam ke apa ke pun, boleh kata terbaik jugalah fungsi ni kan. Next, phone ni juga ada fungsi kamera macam kebanyakan phone-phone yang ada di luar sana. Untuk rakaman video sendiri, korang boleh rakam dengan resolusi 4K paling tinggi. Tapi disebabkan dia tak ada sebarang stabilization, so hasil itu memang terasa agak gegar lah. Untuk kualiti gambar ni boleh kata just nice lah, tak teruk sangat dan tak bagus sangat. Not bad lah untuk sebuah full rugged ni. Tapi yang saya perasan autofocus dia memang agak struggle untuk fokus, depend pada scene tu. Kalau kita cerita pasal bateri, dia punya ketahanan bateri 6320 mAh yang dibekalkan setakat ni memang sangat-sangat memuaskan. Dengan paparan dia support sampai 720p, plus spek phone ni pun tak adalah tinggi sangat kan, so penggunaan tenaga tu tak terlampau besar. Phone ni boleh bertahan sekitar 2 hari juga. Untuk SOT tu saya tak dapat nak share sebab data dia ni tak keluar pula dekat phone ni kan. Kalau dari segi full charge saya dapat sekitar 2 jam 30 minit. Sekarang ni kita akan cuba tengok kekuatan speaker yang ada dekat phone ni. Okey tak okey? Sebab dia ada single speaker je dekat belakang. So korang boleh dengar, saya akan buka highest volume sekarang ni. Korang boleh dengar sendiri dan korang boleh tengok macam ni. So gang, inilah dia Doogee S96 Pro, full rugged pertama yang dibekalkan dengan fungsi infrared night vision. So, apa pendapat korang? Kalau korang suka video ni, korang jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum. Ngah, bukan lampu ngah, bukan lampu. La ilaha illallah, korang punya.